Tuan Imam Bukhari nak catat satu hadis Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, dia solat hajat 2 rakaat depan Kaabah, minta pada Allah supaya tidak membohongi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis 2 rakaat, 600,000 hadis, 1.2 juta. Takkan dia anti hadis. Kasih amat berapa rakaat buat sembahyang sunat? Mahdi lagi. Mahdi tulis dalam blog dia kata saya akan siap untuk berhadapan dengan apa saja hukuman Allah Ta'ala. Rami betul. Taklah kamu nak ngadap hukum Allah Ta'ala. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa dia Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, tahu tak kamu apa dia Al-Qari'ah itu? Narul Hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Kalau kasih amat mati, siapa nak baca talqin ni? Tak payah. Dia kat Islam baca. Misalnya, seseorang yang dituduh mencuri dan telah dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini apabila hakim telah berpuas hati dan tidak timbul sesuatu keraguan bahawa orang yang dituduh mencuri itu telah sabit kesalahannya dengan adanya salah satu dari bukti-bukti yang dikehendaki oleh hakim dan yang diperlukan oleh syarak, maka hakim tidak ada pilihan lain hanya menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri itu. Wassariqu wassariqatu faqatu aydiyahum. Wassariqu, pencuri lelaki, wassariqatu, pencuri perempuan. Ya, tabiat Allah Ta'ala sebut ayat langsung dengan tabiat perbuatan itu, bahawa mencuri ialah lelaki. Hilang kasut, lelaki dia. Hilang duit tabur dalam masjid, lelaki dia. Tak mungkin. Ada juga seorang dua orang perempuan mencuri 250 juta. Ada juga. Bukan tak ada. Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Seseorang yang dituduh membunuh orang lain dengan sengaja dan telah dihadapkan ke mahkamah. Apabila hakim telah berpuas hati dan tidak ada sebarang keraguan yang timbul di pihak hakim bahawa orang yang dituduh itu telah sabit kesalahannya membunuh orang lain dengan sengaja, dengan ikrar pengakuan sepenuhnya, atau dengan adanya 2 saksi lelaki yang adil, hakim hendaklah menjatuhkan hukuman bunuh, mati ke atas si pembunuh. Sabit kesalahan, cukup segala macam, tak ada ragu, maka hakim kena jatuh bunuh balas bunuh. Hakim tak ada kuasa, kuasa hakim pun dia mensabitkan kesalahan, disabitkan kesalahan pembunuh. Udah sabit, udah yakin bahawa tak ada ragu dalam kes tu, hakim panggil keluarga. Macam mana itu dia pembunuh, saudara kamu yang terbunuh, macam mana nak buat? Kamu nak bunuh balik ke, nak bayar diat? Hakim tanya keluarga. Pasal apa hakim tanya keluarga? Itulah konteks Islam tu, nak membebaskan balas dendam. Tuan-tuan pernah tengok tak Hindustan? Jangan tengok, semua tengok benda ni. Sekarang tak tengok. Macam mana dia balas dendam? Bunuh semua orang. Ini zalim. Islam dia bunuh yang sepatutnya. Jadi keluarga tu dipanggil, itu dia pembunuh. Apa kamu nak kami hukumkan? Kata di keluarga tu, kami nak pembunuh saudara kami dibunuh. Hakim keluar, kamu dihukum bunuh. Tapi tak ada balas dendam.
keluarga yang ternaya tu dia kata, yang dah mati Tuan Hakim macam mana nak buat? Takdir Tuhan. Kami tak. Yang membunuh saudara kami, dia mesti bayar dia. Hakim keluar pula, kamu kena bayar dia 100 ekor unta. Ulama-ulama Saudi berijtihad mereka 100 ekor unta itu bayaran pampasannya adalah sebanyak 500 juta. 500 ribu. Sebab nyawa ini milik Allah. Itu sebab tak ada hak itu. Kalau bunuh cara satu, bunuh tak? Walaupun cara hari 4-5 hari baru mati. Apa ubat dia tuan-tuan? Kalau saudara mahu kita kena santor, cari sarang angkut-angkut kat rumah tu, ambil buah daya, pancung, minum. Jangan jampi apa-apa dah, cukup dah takat tu. Sebagai hukuman kisas, iaitu nyawa dibalaskan nyawa. Sebab tuan-tuan, Islam ni agama yang praktik. Agama yang praktikal. Kalau kesalahan tu jelas disebut dalam Quran, kena buat. Ada pun kaedah-kaedah lain yang tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Al-Quran, itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu sebab bila hukum Allah Ta'ala ditukar ke takzir. Hukum zina di Malaysia 356, 3,000 denda, 5 bulan penjara, 6 sebatan. Ya. Ini takzir tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang menjalani hukuman itu akhirat kena hukum pula lagi dengan Allah Ta'ala. Ni bomo pakai teropong macam mana? Benih gambar putih. Dia kata kami buat industri kantar. Yang jauh nampak dekat, yang kecil nampak besar. Lari koma bulu. Syirik. Anak-anak kita di mahasiswa di Mesir tuan-tuan. Bila nak keluar duit, pergi ke bank. Keluar passport merah. Malaysia kata di pegawai bank di Mesir tu kan, Malaysia. Malaysia. Darul Khurafat, nyekik semua orang bank. Ini Malaysia ni. Pasal apa? Pemimpin yang tidak bertanggungjawab dengan Tuhan. Tak boleh lah. Kalau nak ikhtiar pun jangan sampai pakai bomo lah tuan-tuan. Panggil bomo, tuan-tuan pergi jumpa sakit, pergi jumpa doktor. Doktor tunggu dalam bilik, masuk duduk depan. Apa sakit? Kita datang sakit, pasal apa tanya lagi sakit? Ini nak bagi ubat, banyak ubat kan? Kata malam tadi tuan doktor tak boleh tidur. Dia pun doktor ambil cek lah segala macam, nganga lah apa semua, baru dia demam, panas, suhu badan panas. Jadi sains bagi ubat. Maka ubat dengan izin Allah sihat. Pergi jumpa bomo duduk macam ni. Kita masuk pintu dia. Belum duduk dekat, dia kata aku tahu dah sakit kamu. Tanya apa dah tahu dah sakit. Bomo pakai jin. Seseorang yang dituduh dituduh dan didakwa melakukan perzinahan dan telah dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini bila hakim telah berpuas hati dan tidak timbul suatu keraguan dalam kes zina, hendaklah orang yang menuduh membawa 4 orang saksi. Tak ada orang saksi, kes digugurkan. Tu ragu. Mana saksi? Mahdi jawab dalam parlimen waktu tuduhan itu, dia kata sekarang ni tak ada dah saksi yang adil. Gila betul Mahdi. Tak bawa 4 saksi, buat tuduhan. Tak ada. Ragu dalam kes pun. Ini sudah berbulan-bulan.
dibicarakan di Mahkamah Tinggi Anwar Ibrahim Saiful Bukhari. Akhirnya Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Anwar dibebaskan. Hari itu di Mahkamah Rayuan 1 hari. Di Mahkamah Tinggi berbulan-bulan. Mari ke Mahkamah Rayuan 1 hari. Bersidang hakim-hakim di Mahkamah Rayuan menolak semua keputusan Mahkamah Tinggi, jatuh hukum 5 tahun penjara. Katun tak Malaysia? Katun. Sama dengan kes Datuk Seri Nizar Zamri Kadi nak menentukan siapakah menteri besar yang benar. Berbulan-bulan Nizar duduk dalam Mahkamah Tinggi, keluar masuk, dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan menteri besar yang benar ialah Datuk Seri Nizar. Mari Mahkamah Rayuan 5 minit je, 5 minit. Hakim kata sidang bermula. Duduk semua. Kami hakim-hakim Mahkamah Rayuan menolak semua keputusan Mahkamah Tinggi. Kata kita itu sebab orang tak percaya. Kalau percaya lagi kepada Allah kena hijack dah. Tipu saja dah jawapannya. Hari kena tipu. Tuan-tuan, saya ingat dah cerita di YB Ustaz Zawawi tu kan. Berapa orang rakyat Malaysia menerima beri? Ditanya dalam Dewan Rakyat kan. Di Dewan Rakyat kan. Siapa dia yang dapat beri? Menteri jawab 3,000 ke bawah pendapatan seisi keluarga. Ditanya lagi pada menteri, berapa peratus rakyat Malaysia yang mendapat beri? Menteri jawab 67%. Itu pasti dipotong subsidi itu. Pasti nak beri. Bila potong semua subsidi, harga barang naik. Bila harga barang naik, tak mampu. Hari ini kita pencen pun lebih beruntung daripada orang non-FTA. Tuan-tuan kerajaan, pencen kerajaan 20 hari bulan. Hari berapa bulan? 16. Besok lah. Dan kata tangan ni. Pasal apa? Nak pergi ambil pencen lah. Orang kampung yang nak getah, harga getah RM1.9. Fikir 10 kali nak pergi Norway. Berapa peratus rakyat Malaysia dapat beri? 67%. Menteri jawab 67%. Ditanya lagi kepada menteri, antara 3 bangsa manakah yang paling banyak menerima beri? Tak payah menteri jawab. Tuan-tuan menteri jawab. Bangsa apa? Melayu. Bangsa jadi Melayu. Diperbodoh. Itu sebab tuan-tuan, dia nak kemiskinan tinggi di kalangan orang Melayu. Pasal apa kerajaan ni nak supaya kemiskinan tinggi di kalangan orang Melayu? Menang lagi kerajaan ni. Kalau dia bebaskan orang Melayu keluar daripada lingkungan kemiskinan, kalah jauh. Tuan-tuan, ada makan apa? Undi rahsia. Tapi kita yakin tak ada kan? Yang tak datang mengaji tak tahu lah, yang mengaji ni insya-Allah. Atau dari orang yang melakukan perzinahan itu sendiri ikrar, Hakim saya telah melakukan perzinahan. Itu sebab dalam konteks Islam ada 2 kaedah untuk membuktikan kesalahan. Satu, ikrar. Itu sebab orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hukum
dari sudut Islam, hari ini boleh pergi ke Brunei, boleh pergi ke Aceh. Pasal